yang mempertahankan tahlil ni tuan-tuan sekalian di Nusantara kita. Betul tak? Setahu saya tuan-tuan, dekat Mekah tak ada, dekat Madinah tak ada, dekat negara-negara Islam yang lain tak ada. Yang duk menjadi amalan ni ialah masyarakat belah sini. Khususnya dia datang daripada Indonesia. Di Indonesia yang sangat mempertahankan tahlil ni adalah para pemimpin daripada Nahdlatul Ulama. Pemimpin Nahdlatul Ulama bila dia mempertahankan tahlil, dia kata asal-asal orang yang mentradisikan tahlil ni adalah bermula daripada Wali Songo, Wali Sembilan. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya orang yang mempertahankan tahlil pun, dia tak kait tahlil ni dengan Imam Syafi'i, dia tak kait tahlil ni dengan Imam Nawawi, dia tak kait tahlil ni dengan Al-Buwaiti, dengan Syekh Ar-Ramli apa semua, dia tak kait dengan ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i, tapi yang dia kait hanya dengan Wali Songo. Nak cerita sejarah ni kena cerita betul Benda tu datang daripada mana? Tuan-tuan tunjuk kat saya, ada tak tahlil ni berasal daripada tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu? Tak ada. Bila kita cari, kita tak jumpa. Yang kita jumpa sejarah dia datang dari Indonesia, dia datang daripada tanah Jawa dan sebagainya, dan yang memperkenalkan ini adalah Wali Songo. Maka Wali Songo ni tuan-tuan, 9 pejuang Islam di tanah Jawa ni, dia sangat berjasa. Yang tu kita akui, dalam sejarah dia sangat berjasa. Sekarang kita nak faham kenapa Wali Songo ni dia mempopularkan tahlil. Itu yang kita nak tahu. Nahdlatul Ulama mempertahankan Wali Songo dengan mengatakan bahawa pendekatan yang diguna pakai oleh Wali Songo ialah dengan menggunakan pendekatan budaya, cultural. Apa maksud pendekatan budaya? Maksudnya ialah dia memelihara budaya yang sedia ada dengan membuang unsur agama yang jelas, menggantikan dengan satu amalan yang kita sekarang duk panggil tahlil. Apa dia budaya yang dahulu ada? Iaitu budaya berkumpul tadi tu. Kemudian dia kata apa? Bahawa dia biarkan tradisi itu berjalan, yang dia ganti hanya isi dalam tu. Yang berkumpul tu dia pertahankan, dia biarkan berkumpul, tapi isi, pengisian dalam tu yang dia ganti. Baik, dalam tradisi lama macam mana? Tradisi lama Hindu yang dianuti oleh orang-orang Jawa pada ketika itu macam mana? Dia kata bila ada orang mati, maka sanak saudara ni apa semua ni pakat berkumpul, jiran tetangga pakat berkumpul ramai-ramai di rumah kematian tadi. Mereka bukan sahaja mendoakan mayat, tapi main judi dengan mabuk. Jadi Wali Songo ni tuan-tuan, dia tidak bubarkan tradisi itu serta-merta. Tak. Dia ambil dengan cara perlahan untuk masuk dalam masyarakat yang masa tu sangat menebal dengan tradisi meratapi kematian. Masyarakat tetap berkumpul di rumah mayat, cuma acara sahaja ganti. Hak mabuk tu tak ada, hak berjudi pun dah habis dah, tapi dia isi juga. Hak kosong tu dia isi dengan buat tahlil. Jadi tahlil ini diasaskan, dimulakan oleh Wali Songo. Wali Songo ni hadirin hadirat, apa istimewanya Wali Songo? Dia mengislamkan tanah Jawa, dan itu bukan mudah. Mengislamkan tanah Jawa. Islam ni satu agama yang sangat payah berkembang di tanah Jawa. Kalau kita rujuk catatan-catatan sejarah rasmi, contohnya catatan dinasti Tang, dia mengatakan Islam masuk ke Kalingga di tanah Jawa tahun 674. Artinya sezaman dengan zaman peralihan kuasa dari Ali ke Muawiyah. Dakwah dah pun sampai ke tanah Jawa, tapi tidak berkembang. Payah. Zaman Ali dah sampai dakwah, tak berkembang. Abad ke-10 Masehi, ada satu rombongan suku Lor. Suku Lor ni dari Parsi. Dia datang berdakwah ke tanah Jawa. Sampai terkenal lah sekarang, satu daerah dia panggil Loran. Loran ni suku Lor. Loran ni daerah Ngudung ataupun Kutus. Mereka ni diutus oleh Sultan Al-Qabah. Sultan Al-Qabah ketika itu kirim 20,000 orang Islam duduk di tanah Jawa untuk dakwah. Tapi orang tanah Jawa tak suka Islam. Semua Islam ni dibunuh, tinggal 200 orang je. Tak mau terima. Kemudian Sultan Al-Qabah kirim pula awliya, wali-wali, sebab dia tengok orang Melayu Jawa ni
Dia suka magic-magic, jaka sembung, suka ustaz hok ada kuasa-kuasa ajaib, baru dia boleh nak ikut ustaz tu ceramah. Mana kalau ustaz tu ceramah lurus je dia tak ambuh. Dia nak ustaz tu sambil ceramah boleh angkat botol pakai tangan. Zup. Oh, ni hebat. Marvelous ustaz ini. Jadi dia hantar Tok Wali nama Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir, atau dikenal dengan Syekh Subakir, abad ke-10. Dia dan duduk beberapa tahun, balik semula ke Parsi. Islam tidak pernah berkembang, tak mendapat sambutan pun warga pribumi. Dalilnya Marco Polo lawat Perlok. Perlok ni sebelah Sumatera di Aceh tahun 1292. Rekod rasmi dari Marco Polo, semua Cina Islam, semua orang Parsi Islam, masyarakat pribumi tak ada agama. Rekod rasmi Marco Polo. 100 tahun kemudian, tahun 1405, Cheng Ho datang singgah di Tuban. Rekod rasmi Cheng Ho, dia tulis ada 1000 keluarga Cina Islam. Sama seperti dia pergi ke Surabaya, 1000 keluarga Cina Muslim. Itu sekarang Makmah, Persatuan Cina Muslim. Dia kata tak tahu siapa mu'alah ni ustaz, Cina ke Melayu. Mungkin kami ni bukan mu'alah Melayu. Mu'alah, dia kata kami lama dah Islam, dia kata. 30 tahun kemudian, tahun 1433, Cheng Ho datang lagi ke tanah Jawa. Kali ni dibawa asisten dia nama Mahwan. Maka terkenal dalam sejarah catatan Mahwan. Catatan Mahwan menulis sepanjang pantai utara Jawa semuanya dihuni oleh orang Cina Islam dan orang Arab. Artinya pribumi masih belum Islam. Maknanya tuan-tuan, sejak tahun 674 sampai 1433, selama 800 tahun pribumi, selama 800 tahun pribumi orang kita tak terima Islam. Bukan senang Islam masuk ke tempat kita ini. 7 tahun lepas Cheng Ho datang, ada satu keluarga Tok Wali lah, datang daripada Champa, Vietnam Selatan. Namanya Syekh Ibrahim Samarkandi. Dia bawa 2 orang anaknya, Ali Murtada dengan Ali Rahmat. Syekh Samarkandi singgah di Tuban, di desa Gesek Arjo di Kecamatan Palang, dan dia meninggal di sana. Anak-anaknya pindah ke Majapahit. Anak yang sulung dia jadi lantik menjadi Raja Pendita ataupun Menteri Agama di Gresik. Anak kedua jadi imam besar di Surabaya. Yang jadi imam besar namanya Raden Rahmat ataupun Sunan Ampel. Sunan Ampel ni yang melahirkan Sunan Bonang, Sunan Derajat, putera-putrinya, lahirkan anak-anak murid seperti Sunan Giri, Raden Fatah, yang akhirnya membentuk Wali Songo. Artinya Wali Songo dibentuk 30 tahun selepas kedatangan Sunan Ampel. Ajaibnya adalah 40 tahun lepas dakwah Wali Songo, datang satu orang pencatat dari Eropah nama Tome Pires. Ini ikut catatan rasmi tahun 1513. Catatan Tome Pires mengatakan sepanjang pantai utara Jawa seluruh penguasa dan adipati Islam. Pelik dia. Tahun 1522 penduduk pribumi Islam 100%. Dan sekarang 13.1% daripada 2 bilion orang Islam duduknya di Indonesia. Kita Malaysia ni negara hebat, tapi kita jumlah orang Islam tempat ke-20 je. Tapi yalah, Bangladesh pun tempat keempat tinggi daripada kita. Jumlah tidak mustahak sebenarnya. Tapi yang kita nak kaji, apa rahsia Wali Songo dalam tempoh 40 tahun boleh Islamkan seluruh Pulau Jawa? Salah satunya adalah dakwah menerusi hiburan. Hak tu mustahak. Makna kalau ustaz tolak hiburan, dia akan kekal di situ sajalah. Kalau nak berhasil, kita kena raih. Apa bentuk hiburan yang Wali Songo buat? Nombor 1, ni kita di Kelantan Terutang Budi, iaitu wayang kulit. Wayang kulit tu terang-terang Wali Songo. Wayang ni dah pun wujud dalam masyarakat Jawa sejak zaman Prap Jaya Boyo. Ni Raja Kerajaan Kediri, dia merentah tahun 1135 sampai 1157. Datang Wali Songo, dia tengok, oh orang Jawa berani benar menengok wayang kulit ini. Jadi dia bincang, dia ada mesyuarat MKI dia juga. 9 wali ni ada mesyuarat MKI dia juga. Dia bincang, lagu mana kita ni? Nak haram ke lagu mana buat fatwa?
Bincang-bincang kalau kita buat haram tak ada orang ikut kita. Habis takkan kita nak buat hukum mudah. Mereka khilaf hukum. Sebab masa tu wayang ni macam mana nak jadikan hukum. Yang keras kata haram. Jadi datang Sunan Kalijogo, dia kata ginilah, kita ubah sikit rupa watak itu. Mana patung tu jangan pakai patung. Kita buat hidung dia panjang sikit ke, dagu dia panjang sikit ke, macam orang cocok botok kan. Dagu dia buat pelik sikit ke. Jangan bagi nampak serupa orang. Itu yang kekal sampai sekarang. Hak wak doyok ke apa, dia tidak rupa orang sangat. Hasil daripada patwa Wali Songo. Maka wayang kulit terkenal lah ketika itu di Jawa Timur. Wayang wong terkenal di Jawa Tengah. Wayang golek terkenal di Jawa Barat. Dan orang yang pertunjukan wayang itu akan dimainkan oleh seorang yang dipanggil Tok Dalang. Dalang itu diperkenalkan oleh Wali Songo. Diambil daripada perkataan dalla, yang artinya orang yang menunjuk. Orang yang menunjuk ke jalan yang benar. Tok Dalang tu, dalla tu, dia penunjuk jalan. Beberapa kisah-kisah yang diambil daripada Mahabharata dan kitab Ramayana versi India dihapuskan. Wali Songo buatkan kisah-kisah yang mereka ciptakan sendiri. Antaranya cerita Dewi Ruci. Itu diambil dari kisah Nabi Khidir, perjalanan Nabi Khidir. Diambil cerita Jimat Kalimah Sadar, iaitu cerita azimat kalimah syahadah. Dalam cerita itu digambarkan siapa yang memiliki azimat kalimah sadar ini, dia tidak akan mati kerana dia ada sakti jimat kalimah sadar ataupun azimat kalimah syahadah. Kemudian dia buat cerita Petruk jadi raja. Petruk ini daripada bahasa Arab fatruk, yang artinya tinggalkan, iaitu fatruk kullu man siwallah, tinggalkan segala kecuali Allah. Dia bawa cerita Pandu, Pragolo, Mustaka, Weni. Dan persembahan wayang kulit ketika itu dia buat di serambi Masjid Agung Demak. Dia buatkan panggilan menggunakan gamelan, tung tang tang tung tung tang tang tang, orang kampung mari. Beduk itu asal daripada Wali Songo, bukan daripada sirah Nabi, sahabat, tak ada. Pergi tanah Arab mana ada beduk. Tempat kita je ada duduk. Kenapa pakai beduk? Orang kita suka hiburan. Kita ni tengah duduk di putik ni, kalau dengar orang pukul tawak, lompat kaki ni, kong pak, kaki gini sambil dengar ceramah, kong tak kedung. Kita suka. Jadi dia dah kaji habis dah, buat je mari orang. Dia buatnya depan masjid, dibina gapura. Di Kelantan banyak gapura ni, pintu masuk. Gapura ni Ghafur, pintu keampunan. Itu satu, ni yang terakhir. Yang kedua, Wali Songo buat, dia banyak buat lagu. Dia cipta banyak tembang Jawa, tembang Mojopat, tembang Tengahan. Ada banyak lagulah, Lir Ilir, Kidung Wahyu Kolo Sebo, Kidung Arun Tangis Bumi. Kidung ni maknanya lagu. Tu yang left handed, tiada lagi kidungmu tu, kidung tu maknanya lagu. Turi putih urip sedelo, sederek kulo sedoyo, pejat husnul khotimah, mampir ngombe, seluku-seluku batok. Dia buatnya sekar macapat yang keenam, sekar dandang gula. Sunan Giri dia cipta jamuran. Dia cipta lagu cublak-cublak suweng. Dia cipta lagu gula ganti. Sunan Kalijogo dia dalang wayang kulit yang sangat handal. Dia cipta lagu gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul-cul, gembelengan, nyungi-nyungi wakul-kul, kelelengan, wakul ngemplang segane dade sak latar. Nyanyi ya. Bukan lagu-lagu. Suruh orang semangat. Dia buat lagu Lir Ilir. Lir ilir, lir ilir, tandure wusumilir, tak ijo, royo royo, tak sengguh temanten anyar, tak sengguh temanten anyar. Orang Arab ambil buat lagu, ya Taibah, ya Taibah. Arab tiru Jawa, don't play. Itu Wali Songo buat. Yang terakhir Sunan Bonang. Sunan Bonang ni putera Sunan Ampel. Dia panggil Bonang sebab dia pandai main alat nama Bonang. Bonang ni kromong. Kromong ni 12 gong kecil dalam gamelan. Ustaz tapi percussion terror. Bungtak tu dia panggil Sunan Bonang.
Dia cipta lagu ini, Ustaz Ridi boleh tolong nyanyikan, dia suara dia sedap. Tombok hati. Tombok hati iku 5 perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakanono, kaping 3 kang soleh kumpulono, kaping 4 kudu wentang kang luwe, kaping 5 zikir wengi engkang suwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni, mugi-mugi Gusti Allah badani. Di masjid, apa maksud lagunya? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam berpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani, moga-moga Gusti Allah mencukupi. Macam diloi pula rasanya. Jadi itulah maksudnya, pendakwah jangan tendang terus hiburan, gunakan sebab orang kita suka benda tu. Wallahu a'lam.